khabar semua? Ya, saya harap semua sihat ya. Sebab tahulah sekarang ni kan pandemik, kes pun makin banyak, makin tinggi. So guys, apa topik kita hari ini? Okey, sebelum apa guys ya, just nak bagi tahu lah yang tak kenal saya lah Abdi. Saya tak apa special, cuma saya percaya all lah kalau you orang nak korang subscribe, ada butang ke bawah tu yang warna merah, you orang tekan subscribe. Kenapa? Sebab tak lama lagi dalam saya tengah planning dalam ni, saya nak bagi ikan free, ikan percuma, tapi saya nak bagi kepada orang yang subscribe aja. Okey, sebab apa istimewa kalau you subscribe kan? So kita nak bagi something lah, something istimewa, something special kan. Sebab kalau tak ada apa-apa yang special, saya rasa memang orang tak tertarik. So kita nak bagi something lah special supaya dia tertarik dengan apa yang kita ada. So guys, topik hari ini adalah pasal ni, penukaran warna. Sebab ramai yang WhatsApp saya, tanya saya, kenapa ikan pandai tukar warna? Contoh. Kalau pernah ada awak beli ikan kan, and then awak grow ikan tu, lama jadi shallow. Ataupun awak beli ikan tu FCCP contohnya, and then warna dia cantik, dia punya mapping pun cantik, semua cantik. Tiba-tiba you jaga selama seminggu, 2 minggu, atau sebulan, mapping dia hilang ataupun warna dia pudar. Kenapa? Adakah itu kerana ikan tu tak masuk, ikan tu tak padu, tak baik, genetik dia tak baik, reseller tu punya ikan tak bagus, ataupun breeder tu punya ikan tak bagus? Sebenarnya guys, jawapannya bukan mana siapa pun. Jadi saya pergi dekat Google, check kenapa ikan tukar warna. So saya dapat ada beberapa maklumat lah. So sekarang ni saya akan baca lah. Okay, kalau you orang nak tekan link, tolong komen dekat ni, dekat bawah video saya, katakan uncle saya nak minta link. So I akan bagi link daripada, tapi link ni semua dalam bahasa English ya, dalam BI guys. So dikatakan di sini adalah, adakah ikan beta berubah warna? Okey, kami tahu bahawa ada menyukai rakan anda yang mencurigakan. Jadi apabila warna cerah dan cantik teman anda mulai berubah atau pudar, ya, warna itu sangat menakutkan. Lagipun jika ikan berubah menjadi putih atau hitam, atau berubah menjadi gabungan warna lain sepenuhnya, itu tidak bagus. Okey, adakah ikan beta berubah warna? Itu mungkin seperti soalan yang pelik, tetapi sebenarnya bukan perkara pelik untuk ditanyakan, dan ia mempunyai jawapan ringkas. Ya, ikan beta berubah warna. Tapi soalannya kenapa? Okey, di sini dikatakan terdapat beberapa sebab mengapa ikan beta anda mungkin berubah warna, dan sementara ada yang baik dan tidak berbahaya, yang lain tidak. Okey, jadi apa yang menyebabkan perubahan warna pada ikan beta? Apa yang boleh anda lakukan untuk mengelakkan ikan anda berubah warna? Ini kita kena tahu. Okey, dan bolehkah anda memperbaiki atau meningkatkan warna beta anda? Okey, untuk mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan ini dan dapatkan maklumat lengkap mengapa perubahan warna ikan beta benar-benar berlaku, baca panduan ini. Okay guys, saya sebenarnya ini bukan dari saya sedang baca. Dalam depan saya ini adalah screen laptop saya. So dalam screen laptop saya tengah baca ini guys, untuk you all. Okay, adakah tekanan membuat ikan beta saya berubah warna? Okey, yang pertama, adakah tekanan? Maksudnya stres kot. Okey,
Ya, tekanan adalah salah satu penyebab utama perubahan warna pada ikan beta. Sama seperti orang yang berubah warna dalam keadaan tertekan, seperti berubah menjadi putih, seperti kelihatan hantu, okey, terkejut atau memakai wajah merah terang ketika marah. Okey, ikan beta anda bertindak balas dengan cara yang sangat serupa apabila berada dalam situasi tertekan. Ikan ini dapat mengalami perubahan warna sementara. Saya bagi contoh, kadang-kadang kalau saya lah setengah grade ikan kan, kalau dia saut ikan tu tiba-tiba masuk ke dalam shooting tank, dia akan pudar tau. Hitam dia macam ada kurang, warna dia pudar sikit. Dia terkejut, dia stres. Okey, jalur tekanan. Anda juga mungkin melihat ikan beta, anda menunjukkan belang. Okey, belang. Itu bukan petanda baik rakan anda yang berkembang secara semula jadi. Sebaliknya, ini adalah tanda ikan yang menderita tekanan. Okey, so kalau ada keluar macam belang-belang. Dalam ikan tu kita nampak macam dia ada belang-belang macam tu. Okey, garis tekanan berjalan secara mendatar di sepanjang badan beta dan tidak boleh dikelirukan dengan garis pembiakan yang bergerak secara menegak. So maksudnya macam ni. Okey, garis tekanan meluas dari insang ikan hinggalah ke ekor. Okey, so dikatakan tegangan dia, atau yang satu yang tu menegak itu berdiri kan. So yang satu tu is ini vertical. Okey. So hingga ke ekornya dan boleh berwarna merah atau hitam atau putih atau gabungan warna-warna ini. Okey, biasanya beta betina lebih cenderung memaparkan garis tekanan berbanding lelaki. Sekiranya anda melihat bahawa ikan beta anda mempunyai tekanan, ini adalah petunjuk yang baik bahawa haiwan kesayangan anda mengalami tekanan, jadi sesuatu di persekitarannya perlu berubah. Okey. So maksudnya kita berubah ke persekitarannya atau apa yang dimaksudkanlah, apa yang menyebabkan tekanan pada beta. Okey, beta sangat sensitif terhadap suhu air. Suhu air guys. Suhu air. Contohnya sekarang musim hujan kan. Kalau musim hujan, ikan beta dekat luar you tak tutup, itu mungkin menyebabkan suhu air itu turun, ataupun letakkan di tempat yang mana tempat panas ke, suhu tu menjadi panas, naik dan jadi panas. So suhu tu penting juga guys ya, supaya ikan tu tak stres. Okey, yang seterusnya sekiranya suhu terlalu sejuk, mungkin suhu anda pemanas tangki rosak dan perlu diganti. So guys, kita orang Malaysia tak guna heater untuk beta lah kan. Ini orang putih, orang lain dia punya cara lain. Tetapi kita dah faham lah maksudnya kalau suhu tu berubah, suhu ikan beta ni dia stabil dalam suhu 78 hingga 80 darjah Fahrenheit. Dalam Celsius saya tak tahu, you orang kena cek lah. Okey. Ikan beta memerlukan pH air antara 6.5 dan 7.5. So pH air itu pun penting guys. Dan kekerasan air 3 hingga 5 DKH. Okey, kekerasan air ini yang saya belum tahu, saya kena selidik lagi. Satu hari saya akan buat bahan video konten video untuk you all ya, supaya kita semua dapat tahu apa benda ni kekerasan air, DKH ni. Okey, jadikannya sebagai sebahagian dari rutin penyelenggaraan tangki mingguan anda untuk memeriksa parameter air tangki. So dikatakan setiap minggu atau setiap hari kita kena cek paras air itu, di mana pH itu 6.5 hingga 7.5 sahaja. Tak akan turun daripada 6.5, tak akan naik sampai 7.6, 7.7. Dia sampai sana saja. And then suhu air pun penting. And then kekerasan air.
pun tak tahu apa kekerasan air itu. Okey. Beta sangat sensitif terhadap toksin di dalam air. Okey, toksin. Okey, periksa bahawa tahap amonia. Amonia itu maksudnya toksin amonia itu datang daripada najis. Okey, najis ikan. Dan mirip adalah sifar dan tahap nitrate. Nitrate ya. So amonia dan nitrate adalah bahaya guys. Tak boleh lebih daripada 20 ppm. Bayangkan orang putih ni dia boleh sampai amonia, nitrate tu semua dia boleh sukat kan supaya dia boleh tahu berapa banyak. Dahsyatlah. Anda perlu melakukan perubahan air separa setika 30% setiap minggu. Okey, maksudnya kita kena tukar air lah. Sekurang-kurangnya 30% setiap minggu. Maksudnya bukan 100% guys. Dia katakan 30% saja. Mungkin kerana dia nak maintainkan pH itu. Okey. Anda juga perlu membilas media penapis dalam air tangki. Ini penting, memang penting guys. Kalau memang you tak ada semua ni penapis air apa semua, saya rasa you kena salin air lah. Tapi memang terbaik guys penapis air. Ya. Contoh kalau you tak ada penapis air, you cubalah cari mana-mana terdekat yang ada jual mineral water yang pakai sealing tu. Ada kan yang mesin besar tu, mana kita masuk 10 sen, 20 sen, dia ada macam ruang besar tu. Dia boleh masuk baldi pun sekali boleh. Itu boleh guys. Rasa beli je air tu. Tak mahal pun. 1 liter pun 10 sen je. Okey, kalau 10 sen 1 liter, awak beli 10 liter pun baru RM1. Ataupun kalau tak silap, berapa sen je seliter tu, ya. Kalau saya tak silap kan, satu mineral water 1.5 liter tu berapa sen je. Okey. Okey, seterusnya kenapa menyebabkan ikan beta kita tukar warna adalah persekitaran baru. Okey, contohnya masukkan di sini, saya akan ringkaskan lah, sebab saya dah baca awal-awal. Kalau saya nak baca ni, video ni akan jadi panjang sangat. So saya nak pendekkan. Maksudnya persekitaran baru. Contoh you bawa ikan tu daripada tempat saya, you bawa tempat you. Okey, tiba-tiba saya punya tempat saya letak bekas besar, tapi tempat you letak bekas kecil. Ataupun tempat saya bekas kecil, tempat you bekas besar. So persekitaran tu pun ubah lain sikit. Saya tak letak bunga, tak letak daun-daun, bunga-bunga, ketapang apa tak ada. Tiba-tiba tempat you letak ketapang lah, tempat ni lah, itulah. So persekitaran tu pun akan menyebabkan ikan itu pun stres ataupun mengubahkan warnanya. Okey, keadaan ini di kedai haiwan peliharaan umumnya tidak sesuai. Beta sendiri disimpan di dalam tangki kecil dan kotak, okey, dengan sedikit hiasan atau syarikat untuk merangsang rasa ingin tahu semula jadi ikan beta yang disimpan dalam keadaan berkualiti rendah. Ini biasanya tidak aktif dan boleh kelihatan bosan dan sengsara. Okey, persekitaran seperti itu boleh menyebabkan tekanan pada ikan sangat tinggi. Okey, so kalau tak ada aktiviti guys, itu sebab penting guys, you tidak boleh biarkan ikan tu tak flare sekurang-kurangnya 5 minit, 15 minit sehari. Sekurang-kurangnya you kena bagi dia buka untuk flare. Dia tak boleh terdiam saja. Okey. Okey, ini berlaku lebih-lebih lagi untuk ikan yang dibeli secara dalam online, live. Okey. Terutama jika beta dihantar jarak jauh. Okey, pos untuk sampai kan. Bayangkan betapa tertekannya ikan yang dibawa dari akuarium tempat dia dibesarkan. Okey, so maksudnya ni kalau macam kita beli online kan. Bayangkan daripada sana dia pergi shooting tank, dia pergi balik dia punya tempat, dia masuk ke dalam plastik, dia kena ikat, dia kena masuk kotak, dia duduk dekat pejabat pos, dia kena bergerak sini, bergerak sana sampai pejabat pos tu datang pergi rumah awak. Sampai di rumah awak kena buka kotak dan goncang-goncang ikan tu dalam tu tempat. Dan kita letak dia dalam bekas plastik tu, kita tunggu berapa minit baru kita potong, kita masukkan ikan. Okey, itu yang dimasukkannya di sini. Okey, itu pun satu sebabnya. Okey, so kadang-kadang bukan salah kita orang yang jual ikan tau. Sebab
Kenapa kadang-kadang kita fikir tau, kenapa saya nampak dekat live tu ikan warna dia macam strong lah apa semua. Kenapa bila sampai tempat saya ikan tu macam kurang lah warna dia, macam tak strong pula. Itu sebabkan dalam perjalanan itu pun ikan tu jadi stres. Pengalaman uncle pun sendiri, saya rasa bila hantar ikan pergi kom pun penting guys. Yang handler tu pandai jaga ikan guys. Kalau dia tak jaga ikan tu betul-betul, ikan tu stres dengan cara handler tu, banyak dari ikan saya jadi rosak. Itu sebab saya malas nak join. Kadang-kadang kalau saya tak berapa yang handler dengan orang tu, saya tak mau hantar ikan tu. Sebab ikan tu balik kena red spot lah. Ada red spot. Tiba-tiba dekat ekor dia ada merah. Kan rosak lah ikan. Awak jaga bagus-bagus, jadi kualiti yang baik. Ini kira spekkom, boleh jual harga 200, 300, tiba-tiba balik ada red spot. Alamak, rosak lah. Kan? So, itu satu sebabnya guys. Okey, panjang ni saya tak mau baca dia. Adakah penyakit membuat ikan beta saya berubah warna? Okey, penyakit, dia katakan penyakit. Contohnya ikan tu sakit. Apabila ikan beta sakit, warnanya yang cerah mungkin pudar dan kelihatan hancur. So maksudnya boleh guys. Okey, kalau ikan tu sakit pun dia boleh tukar warna. Okey. Dan adakah umur ikan beta saya berubah warna? So kalau umur ikan itu sudah tua, awak pilih size S, S plus, and then bila jadi M plus L, adakah warna dia akan berubah? Sebab kadang-kadang orang kata, kenapa saya pilih fancy yellow, biru, kuning, macam mustard gas, ada macam cantik, dia macam ada mapping apa semua, tiba-tiba jadi MM plus semua kuning je. Sikit je biru tu. Ini sebab dia katakan di sini, pakar ni katakan, sama seperti rambut anda menjadi kelabu ketika anda memasuki usia lanjut, warna beta anda semakin pudar sering bertambahnya usia. Ikan beta tawanan biasanya mempunyai jangka hayat antara 2 hingga 5 tahun. Sebilangan ikan mula kehilangan warna-warnanya sejak awal. Sementara yang lain sama sekali tidak kusam, sama seperti orang. Ya, sama ada beta, anda kehilangan warna sering bertambahnya usia bergantung pada genetik ikan masing-masing. So, sama dengan kita lah guys. Nasib baiklah ikan tu bukan macam uncle, makin tua gugur rambut jadi botak. Nasib lah, kalau tak ikan awak pun jadi mungkin kot sebab jadi selo kan, selo botak lah kan. So kurang lebih lah kan. So dia katakan di sini next, apa sebab next dia punya punca kenapa tukar warna? Beta marmar. Okey, terkenal kerana menukar warna sepanjang hayatnya. Mereka diciptakan secara tidak sengaja melalui pembiakan selektif dan mempunyai tompok gelap pada badan berwarna putih atau merah jambu atau sebaliknya. Beta marmar itu maksudnya, ini saya rasa macam Indonesia kot. Beta marmar kalau tak silap, marmar is marble. So ini kalau ikan tu tiba-tiba macam uncle katakan daripada yang last video tu pasal genetik. Saya beli copper. Tiba-tiba copper saya jadi marble pula. Ini dia punya punca lah. Okey. Dikatakan di sini beta marmar yang pertama selalu hitam dan putih, tetapi sekarang ikan yang indah ini terdapat dalam hampir semua warna yang dapat anda bayangkan. Marbling, marble lah kan, disebabkan oleh genetik. Disebabkan oleh genetik. So betul lah pada video saya yang dulu tu kan, yang disebut sebagai genetik melompat. Genetik melompat boleh bergerak dari salah satu kromosom beta ke lokasi yang berbeza pada kromosom lain. Okey, ini dah dalam guys. Kromosom ni. Ini bukan krom exhaust ya. Kromosom lain guys. Ini yang awak pergilah cek dekat Google, type ke apa je benda tu kromosom. Saya nak explain pun susah guys. Okey, tak apa. Next. Walau bagaimanapun, lokasi gen lompat di lokasi barunya hanya sementara guys. Sementara, tak semesti forever. Tapi saya punya ikan forever guys. Sampai sekarang dah tua pun sama lah.
Okey, tak apa. Ini bermaksud perubahan dalam ekspresi genetik juga bersifat sementara. Itulah sebabnya beta marble biasanya berubah warna. Okey, dikatakan di sini kebiasaannya mereka untuk menukar warna adalah sesuatu yang membuat beta marble ini sangat popular dan dicari. Oh, rupanya marble ni, kalau ikan jadi marble, lagilah orang suka. Lagipun, anda mungkin mempunyai ikan hitam dan putih, satu hari tetap merah dan hijau pada minggu berikutnya. Betapa sejuknya itu. Kalau saya pun ikan merah, dikatakan mempunyai ikan hitam ataupun putih super black, besok jadi super red, saya pun call tu, memangkan message seller tu, "Wei, ikan apa awak jual ni?" kan. So, tapi dikatakan di sini adalah perkara biasa, guys. So, kita tak boleh tahu. Mungkin dalam usia ikan tu bertambah, baru dia akan start dia punya genetik tu. So, kadang-kadang masa SS Plus kita nampak memang cantik, dia dah mapping ke apa, tapi tiba-tiba pandai pudar. Itu bukan salah siapa, itu bukan salah genetik, itu bukan salah apa, itu daripada punca yang apa saya baca-baca semua tadi. Okey, suhu air, ikan tu stres, persekitarannya, dan macam-macam yang kita baca ya. Okey. Dan next yang kita dapat adalah membesar. Ikan laga boleh berubah warna ketika mencapai kematangan seksual. Siapa tahu? Baiklah, kami lakukan dan sekarang begitu juga anda. Sekiranya anda memutuskan untuk membeli ikan beta yang sangat muda, anda kemungkinan ia akan berubah warna apabila ia menjadi dewasa. Dengar tu guys. Secara seksual, biasanya warna beta akan menjadi gelap atau menjadi lebih cerah. Oh, ini lagi baik guys. Maksudnya lagi, ini kadang-kadang bukan semuanya tak baik, ada juga yang baik guys. Okey. Walaupun bagaimanapun dikatakan, melainkan jika anda membeli ikan secara dalam talian atau dengan sengaja mencari beta yang sangat muda, kebanyakannya ikan yang anda lihat di kedai haiwan, kedai akuarium maksudnya, bukan haiwan ya, kesayangan sudah matang sepenuhnya dan mempunyai warna dewasa. Itu sebahagiannya besarnya kerana beta dapat berkembang biak dengan baik sebelum mereka dewasa sepenuhnya. Maksudkan di sini ada orang suka saiz S, tapi dikatakan ramai juga orang suka saiz M. Kenapa ramai cari saiz M, medium, regular? Kenapa? Sebab itu kira ikan sudah matang. Kalau di bawah itu SS Plus, dia kira junior. Di bawah itu adalah anak ikan. So itu sebab orang lagi suka cari M. Ya. So itu daripada kita semualah, tak semua sama. Ada yang suka gelar ikan daripada kecil sampai besar, ada yang suka M, ada yang kerana dia nak breed, dia cari M lah, supaya senang sikit. Okey, bolehkah kecederaan membuat ikan beta saya berubah warna? Maksudnya ikan itu cedera. Mungkin ikan beta anda cedera dalam perjalanan atau mungkin menabrak sesuatu di rumah, barunya sambil menyesuaikan diri dengan persekitaran barunya. Tidak kira bagaimana ia berlaku, ikan beta anda mungkin berubah warna jika terluka. So, maksudnya boleh juga bila ikan beta itu terluka guys, dia boleh tukar warna. Okey. Mengapa ikan beta saya menjadi hitam? Okey. Saya nak tahu selo, tapi dia tak tulis selo, jadi hitam pula. Adakah tidak biasa ikan beta menjadi lebih gelap warnanya ketika matang? Dalam beberapa kes, warna beta yang terang secara sesemula jadi berubah menjadi hampir hitam. Itu biasanya tidak menjadi perhatian dan hanya sebahagian daripada proses penuaan semula jadi ikan. Okey, so memang bolehlah. Okey, cara menjadikan warna beta anda lebih cerah, ini lagi bagus. Tapi guys, ini adalah daripada grooming guys, cara grooming. Ya, ini saya tak akan baca hari ini.
bab ini saya akan simpan untuk next punya konten ataupun next video. So sampai sini saja guys. Next kita cerita pasal grooming guys. Okay, grooming ikan macam mana? Okay guys. Itu pun penting guys. So jadi kalaulah ikan awak tukar warna, janganlah terus marah orang yang jual ikan tu, ya. Bukan salahnya, kadang-kadang salah awak pula, kan? Persekitarannya, suhu air, pH air, semua yang melibatkan kita baca tadi semua yang berlaku. So saya harap video ni saya share hari ini, you orang dapat belajar sedikit sedikit lah. Okay guys. So apapun video ni saya akan akhir di sini. Jadi saya minta you all lah, ya. Jangan lupa guys, ya. Jangan lupa kat bawah tu tekan subscribe. Kenapa? Sebab uncle nak bagi ikan free. Kalau awak bertua, mungkin akan dapat ikan avatar. Mana dah tahu, kan? So itu yang sampai sini sajalah guys. Okay, sampai sini video saya, konten saya hari ini. Saya harap dia dapat sedikit banyak untuk membantu you all dalam dunia beta. Okay. So, makasih guys. Jangan lupa subscribe ya. Alright guys, thank you. Goodbye.